Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan bapak. Ada satu komen saya terima. Kali ini menyebut, saya ada buat konten berkaitan dengan Muhyiddin Yassin. Tiba-tiba lah pula ada komen di bawah, menyebut nama menantu Muhyiddin dan berkata kepimpinan Perikatan Nasional hebat-hebat. Dalam komen ini yang berkata menantu lari pun 1.21 bilion, hebat-hebat PN bersatu ini. Saya pun tak pastilah apa kaitannya menantu Muhyiddin yang lari, yang sekarang sedang jadi buruan SPRM dengan 1.2 bilion. Dan dikatakan di sini hebat-hebat PN bersatu ini. Saya pun tertanya-tanya, adakah 1 bilion lebih ini adalah uang yang disakau oleh menantu Muhyiddin dan juga kepimpinan Perikatan Nasional. Tapi jelas ini adalah satu komen yang pasti akan komen yang saya boleh katakan berita buruk kepada penyokong-penyokong PN bersatu. Sudahlah, di saat pilihan raya kecil dan air kuning tidak lama lagi, ada pula komen begini. Jadi kita tidak pasti, kita tidak tahu dana 1.2 bilion ini adalah dana rasuah kah, uang yang dicuri kah, ataupun ini sekadar komen dari netizen. Namun komen ini sudah pasti menarik perhatian ramai orang. Kalau ramai yang terbaca dan terlihat komen ini, saya tidak salahkan beliau untuk komen. Mungkin beliau adalah subscriber ataupun viewers di dalam channel ini. Cuma kita tertanya-tanyalah, 1.21 bilion ini dari mana dan dana apa 1.2 bilion ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, seperti yang kita tahu berkaitan dengan menantu Muhyiddin, keberadaannya, lokasinya kita tak tahu di mana. Sudah ditangkapkah, hilangkah, entah di mana, kita tak tahu. Tapi adakah dana yang disebut ini melibatkan kepimpinan-kepimpinan daripada pembangkang, daripada PN, daripada bersatu? Nah, saudara-saudara yang saya hormati, menurut komen ini, menantu lari pun 1.21 bilion, hebat-hebat PN bersatu ini, bagi saya ini pasti satu komen yang menimbulkan banyak persoalan di kalangan kita. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan komen ini, apa pula pandangan Anda? Mungkinkah Anda mengetahui, Anda tahu tentang 1.2 bilion ini? Silakan komen di bawah. Apapun, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang lebih hangat, isu yang lebih panas selepas ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, mungkin di dalam beberapa berita yang kita pernah dengar ataupun kabar angin, ada saja gerakan langkah tebuk atap, ataupun kita boleh katakan lebih sinonim dengan menjatuhkan Anwar Ibrahim, menjatuhkan PMX, menjatuhkan Kerajaan Perpaduan. Pendek kata, mereka nak tumbangkan Anwar, mereka nak Anwar letak jawatan. Tapi persoalan paling utama adalah siapakah kelompok-kelompok ini? Adakah mereka adalah macai-macai geng-geng Perikatan Nasional, atau sebenarnya ada duri dalam daging? Mungkinkah di dalam kepimpinan Kerajaan Perpaduan sendiri? Kita pun tidak tahu. Tapi saya telah melihat satu maklumat dari Facebook. Ada 3 kelompok yang disenaraikan di sini melalui IG Warta Semasa. Ini satu gambar yang saya lihat. Saya hanya kongsikan kepada Anda dan Anda bolehlah menilai. Anda dipersilakan untuk beri komen, setujukah tidakkah. Tapi siapapun juga kelompok yang coba untuk menjatuhkan Anwar hari ini, yang coba untuk menumpaskan Anwar, mengguling kerajaan hari ini, perkara-perkara ini telah digagalkan sebab Anwar Ibrahim masih berdiri sebagai Perdana Menteri ke-10. Kelompok yang bersungguh hendak menjatuhkan Perdana Menteri. Yang pertama, kelompok gila kuasa, perasuah, dan pengkhianat yang dahagakan kekuasaan, jawatan, dan habuan. Yang kedua pula, kelompok yang sudah didakwa di mahkamah atas pertuduhan rasuah, salah guna kuasa, 3R, dan khianat.
Dan kelompok yang ketiga pula, tuan-tuan dan puan, kelompok golongan maha kaya yang tidak mahu kekayaan mereka anak beranak dibongkarkan. Nah, kita pun tidak tahulah siapa tiga kelompok ini. Tapi yang jelas dan pasti, siapapun juga termasuklah di dalam tiga kelompok ini, mereka tetap gagal untuk tumbangkan Anwar, gagal untuk tebuk atap, gagal untuk tumpaskan Anwar. Ada yang kata kalau benar-benar nak tumbangkan Anwar, kita tunggu pada pilihan raya umum ke-16 saja. Barulah gentleman, barulah adil. Bukannya melalui tebuk atap, bukannya melalui beli ahli parlimen, bukannya melalui lompat si katak lompat, tapi tunggu pilihan raya umum ke-16, karena pada ketika itu adalah waktu yang tepat dan yang sesuai untuk rakyat memilih. Nah, saudara-saudara, melalui FB page ini yang berkata, sejak Anwar menerajui negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim terus berdepan tekanan daripada kelompok tertentu yang bersungguh-sungguh menjatuhkannya. Gabungan ini terdiri daripada perasua, penunggang agama, dan pengkhianat politik yang tidak senang dengan ketegasan Anwar dalam memperjuangkan tadbir urus dan memerang korupsi. Itu adalah tindakan Anwar yang paling hebat sebagai Perdana Menteri, dan bagi saya itu pasti satu tindakan yang menunjukkan Anwar sebagai PM yang sangat sesuai hari ini, yang ada sangat layak, dan ini jelas menunjukkan Anwar jauh meninggalkan musuh politiknya. Makna kata tiadalah harapan mereka untuk tumbangkan Anwar setakat ini. Berkaitan dengan gambar dan isu dan maklumat ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, banyak komen yang saya terima. Sekali lagi, selepas saya pernah menerima komen yang berkata mengarahkan Zahid letak jawatan, mengarahkan pemimpin itu, pemimpin ini letak jawatan. Akhirnya saya menerima komen yang panas sekali. Tiba-tibalah pula Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini, sebagai pengurus Pakatan Harapan, dan sebagai Presiden PKR. Tiba-tibalah pula di arah letak jawatan. Kenapa tiba-tiba Anwar di arah letak jawatan? Adakah yang empunya tuan badan yang meletakkan komen ini sebenarnya memang bukan penyokong Anwar? Sebab kalau beliau benar-benar mahu Anwar letak jawatan, mesti beliau ada sebab. Jadi saya rasa beliau ini bukan penyokong kepada PMX. Nah, komen ini berkata yang pertama, baik Zahid, baik Anwar, dua-dua letak jawatan segera. Komen seterusnya berkata, sepatutnya PMX yang letak jawatan. Malaysia, kerajaan madani dah menuju kehancuran. Tak percaya ke? Katanya. Saudara-saudara, sila komen berkaitan dengan komen ini. Apa pandangan Anda? Adakah Anda setuju gesaan ini untuk Anwar letak jawatan? Lagipun kita tertanya-tanya, kalau dia kata sepatutnya PMX letak jawatan ini sebagai pengurus PHK, sebagai Presiden PKRK, tapi saya rasa beliau menggesa Anwar sebagai Perdana Menteri untuk letak jawatan. Adakah Anwar Ibrahim pada hari ini sebagai PMX sedang membawa Malaysia ke arah kehancuran? Coba kita fikir-fikirkan dan renungkan. Jadi saya rasa beliau ini bukanlah penyokong PH, bukanlah penyokong Anwar Ibrahim. Sehingga ada gesaan terhadap Anwar untuk letak jawatan. Mungkin ini satu berita yang mendukacitakan penyokong Anwar. Tapi kalau kita ambil sudut positif, siapapun juga yang coba menyerang Anwar, coba untuk mencaci maki hamun Anwar Ibrahim, jelas sekali perkara ini sia-sia. Karena Anwar Ibrahim hari ini masih berdiri sebagai Perdana Menteri. Nah, kalau nak tunggu Anwar tumbang, nak gesa Anwar letak jawatan, tunggulah PRU 16. Beliau boleh ditumbangkan kah tidak? Semua itu barulah jelas, karena itu benar-benar rakyat memilih pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, gesaan untuk Anwar letak jawatan yang berkata Malaysia kerajaan medani menuju kehancuran, saya sebagai rakyat Malaysia tidak setuju. Karena saya dapat lihat beberapa berita baik yang diumumkan oleh kerajaan berkaitan dengan kenaikan gaji, berkaitan dengan pelaburan-pelaburan. Nah, saya rasa itu adalah satu berita baik untuk rakyat Malaysia. Berkaitan dengan komen ini, apa pula pandangan Anda?